Boleh. Oke, saya teruskan lah. Oke, teruskan. Oke, sebenarnya ini adalah contoh OPKK yang saya sediakan khas untuk reka bentuk dan teknologi sekolah rendah lah. Saya fokuskan kepada RBT tahun 4. Oke. Dan secara asasnya penulisan OPKK ini dia ada 3 yang dicadangkan di peringkat SISC, yaitu yang pertama Mega, Ground Learn, dan ABCD lah. Dan atas nasihat SIC Plus dan banyak sudah perbincangan dengan Kak Juraida, kami telah memilihlah yang terbaik adalah ABCD lah. Untuk mungkin lebih mudah untuk dipraktikkan lah penulisan OPKK menggunakan kaidah ABCD ini. Jadi apakah itu ABCD? Kita lihat di sini aspek dia yaitu audien yang biasanya ditulis sebagai murid lah. Kita mengajar sebagai guru, audien kita adalah murid. Dan yang kedua behavior, tingkah laku. Oke, tingkah laku ialah nadi bagi objektif yang mesti diukur, diperhati dan mesti spesifik. Sebagai cadangan, kata kerja Bloom dan Anderson boleh digunakan sebagai rujukan. Ikut kefahaman saya, behavior ini dia merupakan satu asas yang penting lah untuk objektif. Dia mesti eksplisit. Eksplisit ini maksudnya dia boleh diukur lah. Dia boleh diukur dan dia boleh diperhati, dan memang ini adalah sebagai salah satu bantuan untuk guru membuat PBD lah, itu penilaian bilik darjah. Oke. Bagi C pula, condition yaitu situasi, yaitu perkara yang dicadangkan guru dalam melengkapkan arahan yang diberi. Dan D, degree, yaitu aras merujuk kepada standar yang murid mesti capai. Oke, kalau kita lihat di sini mungkin rekan-rekan masih belum tahulah, mungkin tengok apa nih ABCD nih. Jadi saya ada sediakan beberapa contoh lah. Oke, yang pertama, sebagai contoh ini standar pembelajaran 2.2.1 mengenal pasti jenis garisan dalam lakaran reka bentuk, dan 2.2.2 melakar berbagai jenis garisan. Oke, di sini ada 2 OPKK yang telah saya 2 objektif pembelajaran yang saya sediakan dan 4 kriteria kejayaan yang telah saya sediakan. Sebab secara asasnya satu objektif pembelajaran akan menghasilkan 2 kriteria kejayaan. Jadi maksudnya 2 objektif pembelajaran kita akan hasilkan 4 kriteria kejayaan. Oke, kita lihat. Oke. Ini yang pertama lah, murid dapat menyatakan jenis-jenis garisan dalam reka bentuk dengan betul dan tepat. Oke, kita perhatikan pada objektif pembelajaran ini, murid adalah audien dan behaviornya, tingkah lakunya adalah menyatakan. Dan conditionnya yaitu situasinya adalah jenis-jenis garisan dalam reka bentuk, dan aras apa yang perlu dicapai oleh murid adalah betul dan tepatlah. Dan kita tengok pula kriteria kejayaan. Murid berjaya menyatakan sekurang-kurangnya 3 daripada 6 jenis garisan dalam lakaran reka bentuk dengan betul dan tepat. Oke. Di sini audien dia adalah murid. Macam biasalah, kita akan tahu lah. Biasanya memang saya rasa semua guru-guru di sekolah-sekolah pun tahulah, memang audien murid kan, takkanlah guru ajar guru. Oke, murid behaviornya menyatakan dan arasnya sekurang-kurangnya 3 daripada 6. Ini aras nih kita sebagai guru sendiri menentukanlah, sama ada murid kita itu aras. Kan secara asasnya kalau kita belajar psikologi pendidikan, aras murid ini ada 3, yaitu lemah, sederhana, dan cerdas. Jadi kita perlu detect dulu murid dalam kelas kita, sama ada mereka adalah cerdas, sederhana, atau lambat, dan kita boleh adjust lah dari segi
degree dia, aras dia. Maksud saya kalau contoh di sini sekurang-kurangnya 3 daripada 6 murid. Ini kita boleh pakai untuk murid yang aras sederhana dan lambat. Okey. Berbeza pula dengan kriteria kejayaan yang saya sediakan di 2 nih. 6 daripada 6. Maksudnya ini kita boleh pakaikan untuk murid yang cerdas lah. Kita mahu mereka tahu 6 daripada 6 jenis garisan tu. Okey. Jadi kita tengok pula contoh yang seterusnya. Okey. Di sini adalah standard pembelajaran 2.1.5 iaitu memperihalkan penggunaan elemen dalam reka bentuk. Objektif pembelajaran, murid dapat menyatakan nama dan fungsi elemen dalam reka bentuk dengan baik dan tepat. Okey, seperti biasa audien adalah murid, behavior menyatakan, boleh nampak, hilang gambar. Nampak. Ada. Saya nampak tadi ada chat hilang gambar. Yang itu apa? Mungkin lain kali itu. Okey, teruskan. Okey, objektif pembelajaran murid, behaviornya menyatakan dan conditionnya iaitu situasinya, nama dan fungsi elemen dalam reka bentuk dengan baik dan tepatlah. Itu objektif pembelajaran adalah secara umum. Tapi kriteria kejayaan kita lihat sekurang-kurangnya 4 daripada 8. Degree ini sebenarnya secara asas ABCD ini ABC hampir sama. Hanya D saja. Bagi pendapat saya lah yang selama saya belajar tentang OPKK ini, D saja yang kita akan ubah mengikut aras murid kita. Okey, sebagai contoh, kalau macam saya di sekolah Tanjung Aru kan, murid di sana, murid di dalam kelas tu, mereka bercampur. Sistem sekolah begitulah. Mereka campur dalam satu kelas tu, ada murid aras, lemah, ada sederhana dan ada cerdas. Jadi saya perlu membuat 2 kriteria kejayaan lah. Ini saya khaskan kepada murid yang sederhana dan lambat, dan ini untuk murid yang cerdas lah. Semuanya sama, tetapi hanya arasnya saja yang berbeza. Okey. Kita teruskan dengan contoh yang lain. Ini ya lebih banyak lah. Okey, yang standard pembelajaran 3.1.1 menerangkan teknologi dan kepentingannya kepada kehidupan manusia. 3.1.2 menguraikan penggunaan teknologi peralatan secara konvensional dan moden dalam menghasilkan produk. Okey, jadi objektif pembelajaran, murid dapat menyatakan maksud teknologi dengan baik dan tepat. Cikgu-cikgu, lupa saya beritahu. Sebenarnya saya warnakan nih, ada ikut ni lah. Kalau murid yang merah adalah audien, yang biru behavior, dan yang kuning ni condition, dan yang hijau ni degree lah. Saya permudahkan menggunakan warna lah supaya cikgu-cikgu dan tuan-tuan boleh bezakan lah di mana A, di mana B, di mana C dan D lah. Okey, ini adalah contoh dan ada lagi. Ini adalah contoh yang seterusnya lah. Okey, rasanya itu saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Meliron ya atas perkongsian dia untuk subjek KBT. Sebenarnya 2 orang nih yang sekolah rendah nih. Cikgu Meliron dengan Cikgu Muhammad Kudat, tapi Cikgu Muhammad Kudat dia tidak dapat bersama kita pada petang ni tapi dapat next perjumpaan kita untuk PLC ini, untuk kumpulan pemikir ni, insyaAllah kita akan berjumpa dengan beliau lah. Kita suruh dia kenalkan diri. Dia sudah berkenalan kan, jadi biar dia kenalkan diri dengan kita. Okey, Cikgu Meliron ada permintaan, boleh kongsikan dalam grup nanti. Boleh, tidak masalah. Okey, mungkin ada rakan-rakan yang di sekolah menengah ingin bertanya dengan Cikgu Meliron.
Mungkin cikgu-cikgu dia, Cikgu Felicia kah, Cikgu Mary. Tapi tanya Cikgu Miliron, satu perkembangan yang baik. Saya rasa objektif tercapai lah SSC ni ya. Alhamdulillah. Wow. Dia menyelinap